apabila kita bermain di tempat lawan, kadang-kadang akan ada detik-detik di mana kita kena tamparan dengan begitu laju dalam minit-minit awal perlawanan. Betul. Yang paling penting adalah cara setiap pemain di atas padang respon kepada setback tersebut. Semalam kita nampak apabila JDT bolos 3 gol pertama, untuk tempoh masa yang sedikit, boleh nampak body language dah down. Tetapi bila mereka lebih stabil, dah dapat semula motivasi, babak kedua nampak so much better. Dan Sabah hari ini, kalau kita tengok cara diorang respon kepada dua jaringan pertama dan cara diorang respon kepada jaringan ketiga, sangat berbeza. Jaringan ketiga tu lepas bolos, kecewa tapi we go again. Dan sebenarnya itu approach yang sangat penting untuk petas tertinggi di Asia seperti sebab ada ini. perasaan walaupun 2 gol down, masih ada masa dan ada seolah-olah ada perasaan yang Sabah mungkin berupaya untuk mendapat jaringan. Jadi memandangkan ada waktu rehat yang panjang, gap yang panjang, international break dan sebagainya, adakah ini juga menyumbang kepada mungkin situasi lambat panas daripada Sabah? Ataupun alasan yang tak boleh diguna pakailah. Mungkin. Tetapi realitinya Haiphong juga baru memulakan kempen Liga mereka. V-League musim baru ni baru beraksi satu perlawanan saja setakat ini. So sejujurnya Haiphong yang kita sedang saksikan bukan Haiphong yang berada di peak of their performance lah. Tapi saya faham dari perspektif Sabah, memang bukan ideal untuk mana-mana pasukan pergi tempoh masa 20 hari tanpa sebarang perlawanan. Untuk V-League mereka mulakan Liga pada bulan Oktober. Permulaan musim baru sebab diorang pun nak mula selaraskan kalender tu, kalau tak silap saya 23, 24 macam tu lah, something like that. Baik, kita akan dapatkan reaksi daripada Bandar Haiphong dan dengarnya daripada kem Sabah terlebih dahulu. Penyaring gol pertama buat Sabah, Ramon Machado. We come here for win the game, 3 points. But we understand we play here in Vietnam. I think we can play better, but now we go Malaysia and wait this club in our home. So after 2 consecutive goals, he say about what he say in this week here. We know the Haiphong like pass and movement. We know all, but we don't start good. And he say about more pressing, stay up like this. so what are the things that your team need to improve so as to have a better results in the next match against Haiphong? I think we played better the second half. We need keep continue this, and in our home, I think with our fans we play better. Okay, thank you. Okay, thank you. Seolah-olah apa yang keluar daripada bibir Kish tu sampai kepada pemikiran Ramon. Sama. Sesiapa yang menonton perlawanan itu saja akan tahu realiti bahawa Sabah jauh lebih baik. Kish mungkin boleh lihat kedudukan Group H pada ketika ini selepas keputusan ini. Adakah ia akan membuka ruang yang lebih orang sebutkan lebih menarik dalam perebutan untuk ke peringkat seterusnya? Betul, sekarang Sabah 6 mata, Haiphong juga 6 mata. Malam ini pertemuan yang penting. Kalau Hougang dapat menang malam ni, Hougang juga 6 mata. So grup ini completely wide and open lah. Tapi yang penting untuk Sabah setakat ini, perlawanan yang mereka berjaya mendapatkan keputusan hari ini itu berlaku di tempat lawan. Kalau diorang kalah lawan Haiphong at home, then alarm bell sedikit lah. Sekarang ni yang positif dari perspektif Sabah, mereka masih lagi ada perlawanan bertemu Haiphong di laman sendiri selepas ini, yang seharusnya must win game. Okey, Niza, kita berhormatan kepada anda untuk menyampaikan kata-kata akhir apa yang mungkin boleh dilakukan Sabah selepas inilah. Adakah ini sebenarnya satu kekalahan yang bukan meruntuhkan moral Sabah, tapi sebaliknya memberikan mereka tambahan motivasi untuk beraksi lebih baik selepas ini? Mat, pasukan yang bagus, mereka tahu bagaimana cara untuk memenangi perlawanan, tidak kira bermain away ataupun home. Jadi untuk saya dalam Asia Cup ni, pasukan Sabah nampak duduk di kawasan itu, dan saya berharap apabila mereka bermain di home, itu yang penting, kerana 3 mata memang cukup penting apabila bermain di home. Jadi mata-mata yang mereka
akan collect nanti bermain di home, itu memang cukup besar bagi mereka untuk meneruskan rentak mereka untuk layak ke pusingan seterusnya lah. Kish, signifikannya Sabah untuk membawa panji bola sepak Malaysia dalam Piala AFC ni untuk mereka kembali bangkit selepas ni melangkah ke peringkat seterusnya. Oh, besar. Kerana dalam bola sepak Malaysia, kita tahu bukan semua pasukan ada konsistensi satu dekad seperti JDT. Majoriti pasukan lain akan melalui fasa di mana sekejap mereka berada di atas, kemudian ia turun, kemudian ia atas. Jadi bila anda berada di atas dan mendapatkan peluang untuk beraksi dalam kejohanan-kejohanan seperti ini, perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan saja untuk bola sepak Malaysia, pemain ataupun jurulatih, tetapi juga untuk penyokong-penyokong. Ini adalah kenikmatan. Tanya saja penyokong KL City yang tahun ini merindui melihat kelab mereka beraksi di pentas Piala AFC. Bila dah hilang nikmat itu, maka rindu itu mula terhasil. Kish Masters, terima kasih banyak-banyak. Oh, terima kasih. Izzaruddin Yusof, terima kasih kerana mengingatkan saya mengapa I love my job. Jadi dengan itu kita tutup gelanggang hampir-hampir saja saya sebut NBA Rabu. Gelanggang bola sepak Asia